بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kitab Bahjah Al-Mardiyah. Ini bukan musalli ya. Ini Bahjah Mardiyah di ujung tu. Kitab lain ada kat belakang itu musalli tu. Kita sambung mana? Bahjah Mardiyah risalah yang kedua. Dia bukan Munyatul Musalli Cuma dia diletak di belakang Munyatul Musalli. Masuk kita ta'rif muwafiq dan tak sempat habis lagi lah ta'rif muwafiq tu muka surat 160 kalau Rumi. Kalau Jawi tak ada. Jawi tak ada. Jawi tak ada sebab dia bukan Munyatul Musalli. Jawi itu kitab Munyatul Musalli. Ini yang Rumi. Dimasukkan Bahjah Mardiyah, ta'rif muwafiq muka surat 160. Kita tak habis lagi. Tak habis lagi bincang bab tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat. Imam sampai rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat. Seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai untuk membaca Fatihah, berdiri yang memadai untuk baca Fatihah, atau kepada duduk sebab dah tak ada rakaat dah, habis dah, memadai untuk membaca tasyahud akhir sekalipun. Jika kita baca dulu sekejap, jadi kita tengok jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihahnya, teruk sungguh tak habis Fatihah lagi. Padahal imamnya masuk rukun yang keempatnya, iaitu qiyam ataupun duduk tahiyat akhir. Artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai berdirinya membaca Fatihah, ulang balik cerita, atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir, maka makmum tersebut luput rakaatnya. Ni kena faham satu-satu ni. Kena faham satu-satu. Tak boleh baca, dia kena faham yang lepas. Okey, kita bincang yang lepas, sambungan yang lepas, muka surat 159 tu adalah membicarakan tentang muafiq. Seorang ni muafiq. Apa maksud muafiq? Muafiq terbahagi kepada dua. Satu muafiq solat, satu muafiq rakaat. Masbuk juga terbahagi kepada dua. Satu masbuk solat, satu lagi masbuk rakaat. Jadi yang kita duk bincang ni adalah bukan muafiq solat tapi muafiq rakaat. Yang macam ni kita bincang sebelum ni lah. Yang banyak salah faham kat situ maksud muafiq dan masbuk tu. Kita ulang sikit lah. Muafiq solat adalah makmum yang tak ada berhutang rakaat. Imam salam dia salam. Dia panggil muafiq solat. Makmum yang tak ada berhutang rakaat. Satu lagi dia panggil muafiq rakaat. Yang ini yang jarang dibicarakan. Apa dia muafiq rakaat? Makmum yang dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan semasa qiyam, semasa berdiri dengan imamnya. Panjang takrif. Yang ni orang pening kat sini. Makmum yang berdiri dengan imamnya. Berdiri itu berapa lama dia berdiri dengan imam tu? Kalau baca Fatihah. Bukan baca, kalau baca. Habis Fatihah dia. Maka makmum tadi nama muafiq rakaat. Jika makmum tadi, dia berdiri dengan imam. Sama ada dia baca Fatihah ataupun tidak. Tapi dia berdiri dengan imam. Dapat kadar masa bacaan. Tak dapat kadar masa bacaan Fatihah. Kalau dia baca pun tak sempat habis Fatihah tu, kadar masa tu. Maka makmum tadi dia panggil masbuk. Yang ini nak kena cerna sungguh. Kadang-kadang ulang 10 kali. Kita dah nak habis, dah nak khatam dah. Dia baru faham ta'rif masbuk muafiq. Ada gitu. Sebab tak tahulah. Padahal bahasa mudah aja. Sebab ada pahaman lama yang songsang tu lah.
Masbuk boleh berlaku tak pada rakaat yang kedua? Maksudnya, rakaat pertama dia muafiq. Imam takbir, dia takbir. Rakaat kedua tiba-tiba dia jadi masbuk. Boleh? Rakaat ketiga boleh tak? Lagi boleh. Rakaat keempat lagi boleh. Boleh tak dia sembahyang 4 rakaat dengan imam, dia tak kena tambah rakaat pun, 4 rakaat dengan imam, keempat-empat rakaat dia jadi masbuk. Boleh tak? Boleh. Jadi kenapa kita nak tentukan dia muafiq atau masbuk? Nak tentukan kerana hukum masbuk dengan hukum muafiq berbeza. Hukum muafiq wajib habiskan Fatihah walaupun imam rukuk i'tidal. Dan wajib habiskan. Kalau makmum tadi tak habiskan, maka batal sembahyang makmum tadi. Dan dimaafkan 3 rukun panjang. Itu hukum muafiq. Hukum masbuk pula tak boleh habiskan Fatihah. Dia mesti dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam. Yang itu nampak bunyi macam senang, tapi puas ru'yah. Saka tebal sangat, saka faham salah. Puas ludah, tuih tak faham. Lepas 10 kali dah sampai nak khatam, baru faham takrif. Habis lama ni kita duk bincang, tak faham. Takrif tu. Jadi kita dapat faham ketika sembahyang 4 rakaat, boleh jadi rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat masbuk. Cuma biasanya rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Itu biasanya berlaku gitu. Malah saya masa duduk di Mekah Madinah selama baru ni, selama kalau keseluruhannya 11 hari lah. Kita tak masuk perjalanan tu. 10 hingga 11 hari. Sekali pun tak boleh nak muafiq pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Sekali pun. Mesti masbuk. Mesti masbuk. Rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat masbuk. Saya tak tahu macam mana orang yang datang yang dia tak belajar pun muafiq masbuk, malah apa yang kita cakap dia tak faham pun. Macam mana dia sembahyang kat sana? Bapak laju imam dia baca. Dah lah dia tak baca bismillah. Jadi kadar masa bacaan Fatihah Imam Mekah Madinah cuma 15 saat. Kita baca, saya pernah baca 1 nafas Fatihah. Ujung-ujung sempat ngam-ngam je. Waladhdallin. Habis nafas dah in. Bunyi nun ni dia Allahu Akbar. Itu 1 nafas baca. Saya tak tahu macam mana orang yang selamba relax. Allah sembahyang, imam rukuk, imam i'tidal, dia duduk lagi. Imam sujud baru dia rukuk kerja imam. Saya tak tahulah. Orang mari nak fadilat satu sembahyang 100,000, ganda 100,000 kali. Dia tak sah sembahyang ni. Tak faham. Tak faham. Bila kita perhati, tak faham. Diorang ni, kita kelang kabut. Tarik nafas ni. Nak baca 1 nafas. Kalau tidak, memang tak sempat. Memang masbuk. Sepatutnya buat macam mana? Baca macam biasa. Imam rukuk, makmum terus rukuk. Cuba saja je nak kejar saja je. Patutnya rakaat ketiga baca macam biasa je. Macam mana kita baca? Bila sampai ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar. Jangan baca siratal ladzi. Walaupun rakaat ketiga, walaupun rakaat keempat, walaupun rakaat pertama dan kedua kita muafiq. Patutnya buat begitulah. Saja nak try. Tak sempat lah. Boleh lah. 1 nafas boleh baca. Fatihah. Rakaat ketiga waktu tu. Saya sembahyang jenazah. Setiap kali lepas sembahyang ada sembahyang jenazah kat sana. Tak pernah pun ataupun setiap kali sembahyang jenazah, setiap kali tu masbuk. Saya tak tahu macam mana orang yang buat. Ataupun tak pernah dengar pun solat jenazah ada masbuk. Tak pernah dengar. Lagilah parok lah. Selama ni buat macam mana? Yang orang pergi ni. Buat macam mana? Tak faham. Kita dah perhati. Tak bolehlah sangka buruk kat sana. Tapi tak faham. Memang takkan sempat baca Fatihah. Imam dah takbir. Soalannya, dalam masalah solat jenazah. Kan, kita lepas sembahyang tunggu kejap. Jangan sembahyang sunat lagi, tunggu kejap. Dalam 1 minit je, dia sebut salatul jami'ah. Kadang-kadang budak. Kadang-kadang orang tua. Okey. Kita tahu dah ada. Kita pun standby. Lepas tu baru sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, nanti kita tak habis sembahyang sunat lagi, dia dah sembahyang jenazah dah. Standby lah. Seminit dia buat pengumuman. Tak pernah miss. Setiap sembahyang mesti ada sembahyang jenazah. Lepas pada tu. Okey. Pakat-pakat sembahyang. Kita ni yang baca 1 nafas ni pun macam tak sempat. Dia relax aja. Tiba-tiba imam Allahu Akbar yang kedua. Dia buat apa yang tak baca Fatihah? Agak-agak lah solat jenazah ni. Dia agak-agak lah. Dia buat apa? Dia baru ihdinas sirat. Ihdinas sirat je, imam pun Allahu Akbar. Takbir yang kedua dah. Allahumma filahu, Allahumma filaha dah. Allahumma filahum dah. Dia agak-agak buat apa ni? Ni. Baca Fatihah sampai habis lah. Lepas tu imam
Allahu Akbar. Allahumma selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali Muhammad. Bila imam dah habis baca yang tu, imam takbir yang ketiga, dia baru takbir yang kedua. Tak sah, batal sembahyang dia. Kerana waktu tu solat jenazah dia dipanggil masbuk dah. Cuma solat jenazah pun ada masbuk. Masa bila pula rukuk? Tu salah faham tu. Rukuk masalah rukuk tu, sebab tu kata masbuk ada dua jenis. Satu masbuk solat, satu masbuk rakaat. Dua. Masbuk solat makmum yang berhutang. Nanti imam salam dia kena tambah satu ke dua ke. Dia panggil masbuk juga. Sebab apa imam salam, mu tak salam? Kenapa bangun balik? Aku masbuk. Panggil masbuk juga. Kalau imam dia masuk sembahyang, imam dah rukuk. Dia pun Allahu Akbar terus rukuk. Orang tanya dia, kenapa tadi tak baca Fatihah lepas takbir terus rukuk? Aku masbuk juga. Dua tu masbuk yang berbeza tu. Masbuk utang rakaat dengan masbuk tak payah baca Fatihah, dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang dia muafiq solat tapi masbuk rakaat. Ini pening bunyi ayat macam tu. Kadang-kadang dia muafiq solat tapi masbuk rakaat. Kadang-kadang dia masbuk solat tapi muafiq rakaat. Kat situ pun dah. Sebab tu lah nampak macam senang. Sebab tu Syekh Daud dia tulis juga. Walaupun cuma beberapa helai je berkaitan dengan muafiq masbuk. Jadi bila dia tu dah tetap dah dia muafiq, iaitu dari sudut makmum tadi berdiri dengan imam lebih kadar masa bacaan Fatihah pertengahan yang kita kira kat sini berapa? 25 saat? 27? 26? Tak apa. Boleh. Dia boleh. Dia 21 sampai 27 tu kira okey lah. Boleh terima. Sebab kita tengah sembahyang bukan kira saat pun. Ini untuk faham. Kaedah aja. Jadi, 26 saat. Jadi, makmum tadi, dia telah berdiri dengan imamnya 26 saat ke atas. Dan makmum tadi belum baca Fatihah lagi. Cuma kalau dia baca, sempatlah. Sebab dia dah berdiri 26 saat. Maka dia muafiq. Ni nak masuk ni. Bila dia muafiq, dan kemudian, dia pun baca Fatihah. Dia muafiq dan dia baca Fatihah. Ketika dia baca Fatihah, imam rukuk. Ketika imam rukuk kat sini, kena tahu status makmum tadi. Dia muafiq atau masbuk? Jika makmum tadi muafiq, maka dia wajib habiskan Fatihah. Itu peraturan muafiq. Muafiq wajib habiskan Fatihah. Imam tak tanggung. Dan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Dengan maksud, imam pergi 3 rukun panjang ke depan, dia masih lagi, kalau tak habis Fatihah, wajib habiskan Fatihah, kejar imam. Dia dimaafkan. 3 rukun panjang. Kemudian, dia muafiq, kemudian dia baca Fatihah tak sempat, imam rukuk. Dia wajib habiskan Fatihah, imam i'tidal. Tak ada masalah. Rukuk, 1 rukun panjang. I'tidal, rukun pendek. Tak kira. Sujud yang kedua, dia tak habis Fatihah lagi, wajib habiskan. Duduk di antara 2 sujud, rukun pendek tak kira. Sujud yang kedua, 3 rukun dah. Dia kena habiskan Fatihah dan kejar imam. Tiba-tiba tak habis juga Fatihah. Ni cerita ni. Kemudian imam pun baru sambung yang hari ni, yang malam ni. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat. Rukun panjang yang keempat. Maksudnya, apa rukun panjang keempat? Seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya. Maknanya, sembahyang tu ada rakaat lagi lah. Imam dah naik. Maknanya makmum tadi, dia ketinggalan satu pusingan, satu lap. Satu lap dengan imam kan? Imam rukuk yang tidak, dia tak habis lagi Fatihah. Imam naik untuk baca Fatihah rakaat seterusnya, dia tak habis lagi. Dia panggil rukun yang keempat. Rukun panjang yang keempat. Dia tak habis lagi. Sampai imamnya kepada qiyamnya. Yang memadai membaca Fatihah. Maksudnya kalau baca Fatihah, sah. Macam mana kadar dia? Kita dah mengaji dulu ni, awal-awal musalli. Ketika bila, kalau nak bangun, nak untuk baca Fatihah, sah. Berdiri ni, macam ni. Ini afdal, bukan sah. Berdiri macam ni baca Fatihah, macam kita dah buat, itu adalah berdiri qiyam yang afdal. Untuk sah, tak semesti macam ni. Macam mana? Ingat, berapa darjah? Berapa? 136. Ni 180. 180. Ni 90. Maknanya 90 tahu kita belajar matematik 90 bawah 90 atas. Betul? 90 atas tu bagi 2 45. 45 tambah 90 135. 135 itu sekurang-kurang rukuk.
135 ni. Sekurang-kurang rukuk. Atas sikit je 136. Sekurang-kurang qiyam. Jadi kalau nak baca Fatihah, untuk sah, sekurang-kurang dia kena berdiri 136 darjah. Afdal 180. Ini afdal. Ini sekurang-kurang. Dia kata tadi sekurang-kurang. Jadi ketika imam bangun sehingga sekurang-kurang, tu sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah. Kalau baca Fatihah sah. Bukan tunggu macam ni. Macam ni pun dah sah dah. Okay. Bila imam sampai macam tu, makmum tadi tak habis lagi Fatihah. Apa jadi kat dia? Ini dia baca, nanti kita tinggal dulu. Apa jadi kat dia? Jawab terus. Bawah maka tu jawab. Sekejap lagi kita undur balik. Maka makmum yang tersebut luput rakaat. Tu jawab dia. Maksudnya, bila imam sampai, kalau imam tu baca Fatihah dekat situ sah. Maka automatik makmum tadi yang baca Fatihah tak habis-habis tadi, kena tinggal satu lap tadi, luput rakaat. Maksudnya rakaat tu tidak dikira. Habis. Tak kira. Satu. Undur balik. Ada dua masalah kat sini. Undur balik. Atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir. Kalau dah tak ada rakaat, tahiyat akhir lah. Okay. Tahap mana yang kalau baca tahiyat akhir sah? Duduk macam ni. Duduk macam ni afdal. Sah macam mana? Macam ni lah sikit. Separuh macam tu lah. Separuh depan ni dah sah lah. Kalau baca macam ni, daripada sujud hingga ke macam ni, duduk macam ni, sah dah baca tahiyat. Macam ni afdal. Yang janji sah. Maknanya kepala dah angkat separuh. Macam ni. Punggung dah kat bawah dah. Macam ni kan. Sah lah tu baca tahiyat. Dah sah lah. Betul tak? Kalau masa sujud tak sah lah. Masa duduk macam ni afdal. Okey. Maksudnya dah sampai imam tahap tu dah. Tahap gini. Okey. Dalam masalah tak ada rakaat dah. Dah tahiyat akhir. Okey, jawab dia, maka makmum tersebut luput rakaat juga. Makmum tersebut luput rakaat. Yang mana tersebut yang mana tadi? Makmum yang tak sempat habis Fatihah lagi. Jadi betul lah, setelah imam sujud yang kedua, ada dua kemungkinan. Imam akan naik rakaat seterusnya jika ada rakaat lagi. Atau imam akan tahiyat akhir kalau dah tak ada rakaat. Jadi makmum yang tak habis Fatihah ni apa cerita? Imam berdiri je tahap kalau baca Fatihah, sah dah. Macam ni, maka makmum tadi luput rakaat. Dengan masuk rakaat dia tak kira dah rakaat tu. Ataupun dia baru angkat kepala separuh, belum duduk lagi pun, angkat kepala separuh. Maka kalau baca tahiyat dah sah dah kat situ. Maka sama juga. Makmum yang berdiri tak habis Fatihah tadi, habis rakaat dia. Tak batal lagi. Cuma rakaatnya luput dia panggil. Okey, mari kita baca pula. Dan jika masuk imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya, atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun, dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihah, padahal imamnya masuk pada rukun keempat, iaitu berdiri atau duduk tadi itulah. Artinya sampai imamnya, ada ulang balik. Artinya sampai imamnya kepada tempat yang memadai berdirinya membaca Fatihah. Atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir. Ulang balik benda yang sama. Maka makmum tersebut luput rakaat. Habis rakaat dah. Kalau makmum tu habiskan Fatihah dan rukuk, batal sembahyang dia. Sebab rakaat ni dah habis dah. Luput, habis. Tak boleh kira. Sembahyang tak batal lagi, tapi luput rakaat. Kebiasaannya orang kalau kelambat macam tu, dia akan habiskan juga, lepas tu dia rukuk, dia lah kerja imam kan. Batal sembahyang. Patutnya tak boleh. Jangan sampai masa imam sujud yang kedua tu kena kelang kabut dah sikit. Sebab imam angkat kepala je. Imam angkat kepala je. Hati-hati lah. Sampai mana? Imam sampai sini je, habis rakaat. Okey. Tidak boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Tak boleh dah. Apa aturan sembahyang diri dia? Iaitu habiskan Fatihah. Itu aturan sembahyang dia. Tak boleh dah habiskan Fatihah. Ataupun sebenarnya boleh habiskan Fatihah. Itu nanti dulu bab Fatihah. Maksud tak boleh mengerjakan aturan sembahyang dirinya, maksud lepas berdiri apa? Rukuk dia tak boleh rukuk dah. Itu maksud dia. Sebab dah luput rakaat. Dia tak boleh rukuk dah. Maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Dia boleh pilih. Ada dua je. Dia ada dua je untuk selesaikan masalah dia sekarang. Ada kalanya, ataupun pilihan pertama,
dapatkan rukun yang ada pada dapatkan rukun yang ada imam padanya. Kat mana imam dia pergi? Habis kalau nak pergi, maka ditinggalkan membaca Fatihah itu. Maksudnya dia imam kat mana? Katalah imam berdiri. Dia masih tengah buat apa? Tengah berdiri tak? Jadi dia kena pergi kat imam. Maksudnya pergi ikut imam. Tapi imam memang berdiri dah. Dia pun berdiri. Dia niat je lah. Tapi nak pergi dengan imam macam mana? Sebab imam berdiri. Sekarang ni imam berdiri rakaat seterusnya. Dia tahu dah aku luput dah ni. Jadi kalau aku rukuk batal sembahyang. Jadi aku sekarang nak masuk sama dengan imam. Tak nak rukuk terus masuk. Nak masuk macam mana? Sama-sama berdiri. Akhirnya ni je lah. Sekarang ni aku duduk dengan imam. Macam tu je lah. Okay. Kalau dia tak buat macam tu batal. Maka ditinggalkan membaca Fatihah itu. Sebenarnya kat sini ditinggalkan tu dengan maksud Fatihah tu dia macam ni. Jika dia tinggal Fatihah tu, macam mana dengan rakaat yang diikut imam tu? Nak baca awal balik? Tinggal lagi pula satu. Tak habis pula. Sebab tu maksud tinggalkan tu, Fatihah tu bukan Fatihah rakaat yang sebelum tu. Habis tu Fatihah tu, baca je sampai habis. Baca sampai habis. Dan Fatihah tu jadi rakaat itu. Faham tak? Kesusah nak faham. Kalau tidak, kalau dia kata tinggalkan Fatihah tu, maknanya dia kena baca Fatihah lain pada rakaat yang baru ni. Dia nak baca apa tadi dah tinggal lah satu tu. Dia baca kena tinggal lagi. 4 rakaat lah kena tinggal macam tu. Habis dia. Tak. Maksud tinggal tu, Fatihah aku ni bukan Fatihah yang daripada yang lepas. Ini Fatihah untuk rakaat ini. Jadi dia cuma sambung pendek aja habis. Dah dia tak payah baca dah. Fatihah rakaat itu, rakaat yang ikut imam tadi tu, maka dah terbaca. Kalau tidak tak selesai masalah ni. Kalau tidak tak selesai. Habiskan satu ayat dengan niat Fatihah ni, Fatihah untuk rakaat ni, bukan rakaat yang lepas. Habis rakaat lepas macam mana? Rakaat lepas kira luput. Mana dia berhutang satu rakaat tu? Nanti imam salam, nanti dia kena tambah satu. Okay. Maka ditinggalkan membaca Fatihah itu. Sebenarnya ada yang tinggal Fatihah. Ada juga. Sebab tadi imam tu memang berdiri. Jadi dia teruslah baca Fatihah. Kalau imam tu tahiyat akhir, masa ni baru tinggalkan Fatihah tu. Baca dulu sekejap. Dan daripada mengerjakan aturan semayang dirinya. Dia tak boleh dah buat aturan semayang. Dia tak boleh ikut dah. Tak boleh rukuk, tak boleh i'tidal. Dia kena ikut imam. Yang kat mana imam sedang berada. Kebetulan imam berdiri, dia pun berdiri. Kira masuk. Macam tu. Kerana rakaatnya sudah luput. Rakaatnya dah tak kira. Dan dapat akan imamnya. Dan dia mesti pergi ikut imamnya supaya jangan jadi batal sembahyangnya. Ikut imamnya. Jadi masalahnya kat mana? Masalahnya yang ikut kat mana? Kalaulah itu adalah rakaat terakhir. Bila itu adalah rakaat terakhir, imam tak naik dalam rakaat seterusnya. Daripada sujud tu dah 3 rukun panjang. Imam pun duduk. Habislah. Duduk tahiyat akhir. Makmum tadi tak cukup lagi siratal ladzi, baru nak baca siratal ladzi. Bila imam angkat kepala je sampai ke duduk, habis rakaat dia habis dah. Jadi makmum tadi nak buat apa? Dia tak bolehlah habiskan. Yang tadi boleh sebab ada rakaat yang lain. Jadi tak ada rakaat dah. Maka dia tak boleh ikut peraturan sembahyang dia. Peraturan sembahyang dia adalah baca Fatihah dan rukuk. Dia tak boleh ikut dah. Habis tu terus ikut imam. Yang ini yang siratal ladzi tak payah baca, terus duduk ikut imam at-tahiyah. Maka rakaat itu tak dikira. Kalau dia ikut peraturan sembahyang dia juga, baca Fatihah sampai habis dah rukuk, konon-konon nak kejar imam. Sempat tahiyat ni, sempat salam dengan imam ni. Batal sembahyang dia ketika dia rukuk. Batal. Ketika dia habiskan Fatihah dan dia rukuk, batal sembahyang dia. Dia tak boleh lah. Jadi duduk berdiri gitu, orang tengok, apa duduk berdiri tu? Imam rukuk, imam sujud. Ni rakaat terakhir. Besar tu berdiri. Orang yang sembahyang belakang perhati. Tiba-tiba bila sampai tahiyat aja, makmum tadi tengok duduk. Apa hal pula dia? Tengok duduk. Lepas tu imam salam, dia tambah rakaat. Orang kata, dia lah qomat tadi. Dia qomat. Kita mari masih dia qomat. Kita baru parking kereta, parking motor. Macam mana kita salam dengan imam, dia tambah rakaat? Tu ada. Jadi sebab okay. Jadi batal sembahyangnya kalau dia ikut peraturan sembahyang dia juga batal.
sebab tiada diuzurkan lagi, tak boleh buat apa dah, tak boleh diuzurkan lagi, tak boleh maafkan lagi, iaitu dapat akan imamnya pada qiyamnya atau tasyahudnya. Kalau dia duduk qiyam terus dengan niat sajalah, tak payah nak buat apa-apa, niat aja pergi dengan imam. Kalau dia imam tengah tasyahud, tak boleh niat, dia kena stop Fatihah dia, tahiyat dengan imam, imam salam tambah satu. Kalau kebetulan dia masbuk, memang nak tambah satu, imam salam tambah dua lah. Sebab dia memang masbuk nak kena tambah satu. Jadi jadi masalah macam ni lagi. Jadi tambah dua lah. Okey. Nah, ini adalah pilihan yang afdal. Iaitu terus ikut imam. Jika imam dah sampai ke rukun yang keempat, makmum tadi tak habis baca Fatihah lagi, pilihan afdal adalah terus ikut imam, sama ada berdiri tadi ataupun duduk tahiyat. Ini pilihan afdal. Kan dia kata ada dua pilihan tadi. Pilihan kedua. Bukan. Maka hendaklah kemudian daripada salam, imamnya tambah serakaat lagi. Sebut tadi lah. Lepas tu imam salam, tambahlah satu rakaat kerana perakaat itu telah luput. Dan ada kalanya pilihan kedua. Ada kalanya ia pilih niat mufaraqah. Boleh juga. Tapi pilihan ni bukan afdal. Bercerai bukan afdal. Mufaraqah bukan afdal. Dan cuma boleh kalau nak mufaraqah. Dan tak makruh pun mufaraqah. Kadang-kadang makmum mufaraqah dengan imam makruh. Contohnya saja-saja. Rakaat kedua, lambat lah imam, nak cepat lah. Dia pun mufaraqah. Dia ambil satu rakaat je. Lepas tu rakaat kedua dia sembahyang sendiri. Hukumnya makruh. Tapi jika imam ada melakukan kesalahan, contohnya tak baca kunut. Contohnya tak tahiyat awal. Sedangkan nanti sujud sahwi lah. Tapi dia tak nak. Aku nak baca kunut juga. Maka dia mufaraqah. Tak makruh. Ataupun imam melakukan kesalahan rakaat kelima naik. Dia mufaraqah. Tak makruh. Tak makruh. Boleh. Cuma afdalnya kekal. Cuma nak kekal dengan imam, kena tahulah kaedah dia. Bila imam naik ke rakaat kelima, makmum kena duduk kat tahiyat. Dia tak boleh ikut sekali. Dia kena tahulah kaedah dia. Tunggu imam turun balik. Masa imam tahiyat, dia tahiyat sekali dengan imam. Kemudian kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, lepas imam salam, makmum boleh kalau nak sujud sahwi. Kena tahulah. Itu afdalnya, tapi susahlah. Banyaklah hukum hakam bila nak kekal dengan imam. Yang salah tadi. Yang senang mufaraqah aja. Tapi yang afdal jangan mufaraqah. Sama juga dalam kes ni, nak senang mufaraqah aja. Mufaraqah aja. Tak sempat baca dah. Imam sujud imam sujud yang kedua. Lepas tu imam angkat kepala. Tak dan aku ni. Mufaraqah. Lepas tu aku baca Fatihah sembahyang seorang. Buat senang tak? Senang tapi tak afdal. Cuma tak makruh kalau buat. Tak makruh. Sebab dia tak sempat kan. Okey. Dan ada kalanya ia pilih niat mufaraqah dengan imamnya. Maka tatkala itu ia kerjakan atas aturan sembahyang dirinya. Bila dia mufaraqah, dia kena habiskan Fatihah, dia kena rukuk sendiri ya. Tak bolehlah tunggu imam pula. Kalau dia tunggu imam, batal sembahyang dia. Contohnya dia dah niat mufaraqah sebab dia nak baca Fatihah tak habis, imam dah angkat kepala dah daripada sujud yang kedua. Payah nak tunggu, nak masuk, lepas tu nak imam salam nak tambah satu. Serabut lah. Serabut fikir Dia pun macam mana? Mufaraqah. Maksudnya dia habiskan Fatihah. Bila dia habiskan Fatihah, dia wajib rukuk. Imam, biarlah dia bukan imam dia, aku dah mufaraqah. Tiba-tiba masa dia berdiri tu, kalau aku rukuk macam aku seorang je rukuk. Sedangkan dia dah niat mufaraqah dan dia dah habiskan Fatihah dia. Tunggu imam rukuk, nak rukuk sekali, batal sembahyang. Sebab dia dah mufaraqah, ikut apa-apa, batal sembahyang. Habis tu dia nak buat macam mana? Dia kalau nak buat macam ni boleh. Dia baca surah sambil-sambil tunggu imam. Tu boleh. Tiba-tiba habis baca surah dah. Imam tak rukuk lagi. Dia pun tunggu. Batal. Tak boleh. Baca surah lain pula. Dia seolah-olah buat macam kebetulan. Kalau orang tanya, kalau lah buat perbualan. Asal tak rukuk lagi? Aku baca surah. Padahal niat nak tunggu imam. Tak apa. Tapi tak boleh diam. Diam. Tunggu aja. Kenapa tak rukuk? Tunggu imam. Imam apa kau mufaraqah tadi? Batal sembahyang. Ini bukan masalah ni je. Semua masalah. Kalau dia mufaraqah aja, tapi dia masih lagi ikut imam. Maksud ikut tu maksud dia tak buat apa-apa selagi imam tak buat. Batal. Ini bukan hukum masbuk muafiq. Semua hukum. Dalam masalah solat. Bila itu bukan imam, tak boleh tunggu dia. Tak boleh. Kena sembahyang sendiri, dah bukan imam. Kecuali dia buat atas jalan kebetulan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tak rukuk pula. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gitu. Tak rukuk lagi, baca lagi. Tak rukuk lagi, baca lagi.
Lepas tu imam pun rukuk. 7 kali baca Qul baru rukuk. Boleh. Sebenarnya dia tak jadi makmum. Orang ingat dia jadi makmum. Tak apa. Dengan syarat atas jalan kebetulan tadi. Habis masa rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Imam tak angkat-angkat lagi. Dia pun duduk diam. Batas sembahyang. Dia kena subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tak boleh berhenti. Gitulah. Sebab apa? Dah mufaraqah tak payahlah ikut. Dah mufaraqah berpisah tapi ikut juga. Ini apa ni? Tapi segan, takut orang tengok. Kat situ lah. Takut orang tengok pelik. Nanti kan timbul fitnah, timbul orang mengata. Kalau macam tu, risau macam tu, buat atas jalan kebetulan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'afanni. Imam tak sujud lagi. Dia tunggu, batal. Dia kena baca balik. Rabbi fili warhamni balik. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni. Allahu Akbar. Berhenti kat situ. Sujud lah. Sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Imam tak angkat kepala lagi. Subhana rabbil a'la. Subhanahu, bagus dia ni. Baca banyak kali. Orang baca 3. Dia baca 11. Bagus. Padahal dia tunggu imam. Yang bukan imam dia. Macam tu tak apa. Tapi kalau tunggu aja, tak buat apa-apa. Tunggu aja. Sedangkan itu bukan imam dia. Dia telah mufaraqah. Batal sembahyang. Ada kalanya ia pilih niat mufaraqah dengan imam. Maka tak kali itu ia kerjakan atas aturan sembahyang dirinya lah. Tak payah ikut imam lah. Sebab dah mufaraqah kan. Sebab dah kena tinggal jauh sangat dengan imam. Maka memadalah rakaat itu dibilangkan dia baginya. Maka dapatlah rakaat tu lah. Dapatlah rakaat. Sebab dia dah mufaraqah. Dia habiskan Fatihah. Dia rukuk, i'tidal. Dapatlah rakaat. Sebab dia sembahyang seorang dah. Cuma, ini pilihan mudah. Tapi dia bukan afdal. Cuma, boleh tak lepas dia mufaraqah dia niat ikut imam balik? Ni perbahasan kitab ni tak ada. Dia kitab-kitab tebal-tebal sikit. Bab muafiq, bab solat berjemaah. Macam kitab Qaulut Tam. Dia bincang tebal masalah-masalah tentang imam dan makmum. Boleh tak lepas mufaraqah ikut balik? Boleh. Tapi tak dapat pahala tambahan pun. Maksudnya tak dapat apalah. Tapi boleh buat gitu. Saya bagi contoh. Pernah tak tengok dulu budak-budak? Budak-budak lu, bukan pernah tengok, pernah buat lah dulu. Imam dah, katalah rakaat ketiga dah, tayat awal. Kita baru sampai tu, imam rakaat ketiga. Sembahyang macam mana? Allahu Akbar, kejar imam. Akhir sekali, salam dengan imam. Budak-budak lu. Biasa buat, ngaku-ngaku. Okey. Secara umumnya tak sah lah. Boleh tak nak bagi sah? Boleh. Kejar imam, boleh. Nak bagi sah. Macam mana dia buat? Dia takbir, tak ikut imam lagi. Sebab nak kejar imam ni, sembahyang seorang. Maka baca Fatihah, rukuk, i'tidal, kejar. Sampai imam masa tu dah rakaat ketiga dah. Oleh sebab dia sembahyang laju sangat, masa imam rakaat keempat, dah penat. Dah sampai dah rakaat keempat. Masa dia rakaat keempat, imam rakaat keempat, dia pun niat makmum. Masa tu baru niat ikut imam. Boleh. Tapi tak dapat apa pun. Maksudnya dapat 27, tak dapat. Sembahyang dia seolah-olah macam sembahyang seorang, dari sudut pahala tak bertambah pun. Cuma boleh ke? Boleh. Jadi tak boleh katalah budak tu batal, kena kata dulu. Tadi niat niat ikut imam, batal lah sembahyang. Niat ikut imam mau kejar imam. Tak, niat ikut imam setengah-tengah sembahyang. Okey, seorang ni sembahyang, tak kisahlah sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Lepas tu seorang lagi sembahyang, asing-asing. Masa ni rakaat yang kedua, ini katalah rakaat yang ketiga, dia tengok, ada orang kat depan tu. Dia pun masuk ke belakang orang ni. Niat jadi makmum. Boleh. Boleh. Tapi dapat apa? Tak dapat. 27 tak dapat. Habis tu, cuma harus. Boleh. Jadi kita dapat faham, masuk sembahyang ni, bukan mesti awal sembahyang je. Tengah-tengah sembahyang pun boleh lantik orang jadi imam. Boleh je. Makmum tadi lantik. Tengah-tengah sembahyang, rakaat kedua baru lantik. Boleh. Cuma tak dapat apa-apa dari sudut fadilat. Cuma harus. Malah kalau dah mufaraqah, bukan bermakna tak boleh niat jadi makmum balik. Kan tadi boleh masuk tengah-tengah. Okey, dalam kes ni. Dia boleh tak nak masuk balik? Boleh. Tapi tak dapat apa-apa. Serabut lagi ada lah. Tapi kena faham lah. Okay, contoh. Bila dia kata, tak sempat. Katalah rakaat ketiga ni. Tak sempat Fatihah ni. Imam dah naik rakaat keempat dah. Imam dah angkat kepala kan. Yang dia kena tinggal tadi. Maka dia pun niat mufaraqah. Dia habiskan Fatihah dia. Dia rukuk, i'tidal, sujud, sujud, kejar imam. Sampai rakaat yang keempat. Masa tu dia niat makmum balik. Boleh? Boleh. Dia baca Fatihah. Niat makmum. Lepas tu ikut imam balik. Orang nampak macam batal. Tapi sebenarnya tak batal. Dapat apa-apa kelebihan? Tak dapat. Cuma harus.
Habis tadi kenapa engkau rukuk? Sedangkan kita baca kitab. Jika imam dah angkat kepala daripada sujud, dah sampai rukun yang berdiri, qiyam, rukun yang keempat, maka tak boleh rukuk dah. Aku niat mufaraqah. Lepas tu aku habiskan Fatihah, lepas tu aku rukuk laju-laju, sujud, lepas tu aku bersama dengan imam ketika imam berdiri rakaat yang keempat. Kemudian aku niat makmum balik. Tu ngaji fiqh tu. Boleh. Tapi dia tak dapat apa-apa. Malah dia akan lebih menyerabutkan. Macam mana boleh jadi sekabut? Dia nak baca Fatihah, kan dia lambat bangun. Tak cukup pula Fatihah dia. Kan sekabut jadi. Jadi macam mana? Dia muafiq ke masbuk? Dia jadi masbuk kat situ. Jadi makin sekabut. Cuma dari sudut boleh? Boleh. Tak ada masalah. Malah sebenarnya dia boleh mufaraqah awal lagi. Bila imam sujud kedua, dia baru ihdinas sirah. Memang dia tahu tak sempat pun. Sebab imam sujud kedua dah. Masa tu lah mufaraqah siap-siap. Maka terus baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam pun bangun ni. Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Imam baru auzubillah ke? Baru bismillah ke? Baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Imam mungkin baru baca apa? Malikamiddin kot. Kejar lagi sekali. Niat jadi makmum, kejar imam sekali. Ataupun jangan niat jadi makmum lagi. Baca Fatihah sendiri rakaat keempat. Sampai waladdallin amin, imam dah sujud. Rukuk sendiri, aku tak niat makmum, aku sendiri. I'tidal, sujud dengan imam je, niat makmum. Salam sama, boleh? Boleh. Tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat. Dia sudah harus. Allah, complicated. Nampaknya muafiq masbuk aja pun ngaji. Takkan tak kerti lagi kot. Dia complicated sikit lah. Okay. Bila makmum tadi batal, tengok batal pula. Tadi baru tak dapat rakaat. Bila makmum batal? Okay. Makmum tadi dia duduk baca Fatihah yang dia muafiq, baca Fatihah tak habis-habis, imam rukuk, dia dalam sujud yang kedua, dan imam naik rakaat seterusnya, dan itu adalah rukun panjang yang keempat kan, rukun yang keempat. Okay. Maka luput rakaat. Batal belum batal lagi? Tak batal. Makmum tak batal lagi tapi luput rakaat. Makmum tadi perlu buat dua perkara, sama ada masuk dengan imam ataupun niat mufaraqah tadi kan. Okey. Tiba-tiba dia tak nak pilih lagi. Dia tak boleh nak buat pilihan. Tak tahu nak baca Fatihah habis. Tak boleh buat pilihan. Tak kisahlah. Fatihah panjang lagi ni. Teruk sungguh apa benda dah lama sangat baca. Tak apa, ni hukum. Kemudian adakah makmum tadi batal? Tak batal. Cuma rakaat tu dah tak ada, luput dah. Dia tak boleh rukuk itu. Kemudian dia tak boleh buat keputusan lagi. Duk baca Fatihah lagi. Imam pun rukuk. Bila imam rukuk terus tu, baru banyak dia kena tinggal tu. Masa imam rukuk, imam masuk rukun yang kelima dah. Rukun panjang yang kelima. Makmum tadi baru batal. Sedangkan dia tak habis-habis Fatihah lagi. Maka batal lah. Baru batal. Ketika imam masuk rukun panjang yang kelima. Melampau. Kalau selisih, tak ada masalah. Kalau selisih. Macam tadi, dia muafiq, maka dia wajib habiskan Fatihah, imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, dua rukun panjang. Dia berusaha untuk habiskan Fatihah, imam duduk di antara dua sujud, rukun pendek tak kira, imam sujud yang kedua, dah 3 rukun, tapi masih lagi belum luput rakaat. Imam berdiri baru luput. Imam pun bangun. Angkat kepala sujud yang kedua. Dia pun waladdallin amin. Bila imam sampai macam ni lah kata, imam sampai macam ni, dia habis amin, Allahu akbar. Imam pun sampai. Macam selisih lah, macam berselisih. Yang mana imam tadi tak sampai lagi, yang tadi itulah 136 darjah ni. Tak sampai lagi tahap kalau baca Fatihah sah. Kita ambil tahap rukuk. Masa nak bangun tu tahap rukuk. Imam tahap rukuk, makmum tadi Allahu akbar. Macam selisih. Imam sujud, makmum tadi imam dah sini dah, makmum Allah. Macam tu, selisih. Dapat rakaat makmum. Selisih dapat rakaat. Lepas tu makmum tadi, kita teruskan perbahasan ni. Faham ke tak faham? Ya. So, imam pun rukuk. Maka nasib baik. Yes, dapat rakaat. Yes, dapat rakaat. Tapi jap lagi Fatihah macam mana ni? Okey. I'tidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud. Bangun. Waktu tu imam masih lagi berdiri. Agak-agak imam sampai mana dah masa tu baca? Siratal ladzi kot. Ada? Siratal ladzi dia pun sampai. Pam. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam bunyi waladdallin. Memang pun tadi mula lambat tadi. Okey. Imam pun Allahu akbar, dia baru malikiyau nak baca malikamiddin, imam pun Allahu akbar rakaat yang keempat. Soalan, makmum tadi nak buat apa? Kalau faham yang ini memang terbaik ah.
Ikut imam. Tak baca Fatihah. Sedangkan tadi dia punyalah baca Fatihah, wajib habiskan walaupun imam sampai nak bangun. Rakaat seterusnya dia wajib habiskan. Kerana dia muafiq. Kerana dia muafiq, maka hukuman dia wajib, bukan hukuman. Peraturannya dia wajib habiskan Fatihah. Dan dimaafkan 3 rukun panjang tadi. Sekarang ni, dia jadi masbuk rakaat keempat. Sebab apa? Sebab nak tahu masbuk ke muafiq, bukan tengok baca Fatihah habis atau tidak. Bukan. Tengok dia berdiri dengan imamnya, dapat tak kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Yang kita ambil pertengahan 26 saat. Ketika makmum tu berdiri tu, imam dah berdiri lama dah, makmum berdiri, sehingga imam rukuk agak-agak berapa saat. Yang tadi itulah yang sampai dah hujung lah. Mungkin tak sampai 10, 5 saat. 5 saat, 6 saat. Cuma dia berdiri dengan imam. Maka dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Makmum tadi, dia masbuk. Padahal rakaat ketiga dia muafiq. Rakaat pertama dia muafiq sebab baca panjang kan. Rakaat kedua dia muafiq. Rakaat ketiga dia muafiq. Ini rakaat keempat. Rakaat keempat, dia jadi masbuk. Bila rakaat pertama dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah, baru boleh rukuk. Rakaat kedua, dia wajib habiskan Fatihah, baru boleh rukuk. Rakaat ketiga, dia wajib habiskan Fatihah sampai kena tinggal jauh tu dengan imam, baru rukuk. Rakaat keempat, dia jadi masbuk. Peraturan masbuk apa? Tak boleh habiskan Fatihah. Yang mana ada baca, kalau tak sempat langsung, tak apa. Tak payah baca langsung. Kalau sempat satu ayat, sempat dua ayat, sempat tiga ayat. Imam rukuk, dia wajib rukuk. Jika dia dapat tamakninah dengan imam, ketika rukuk, maka dia dapat rakaat. Jika dia tak dapat, maka tak dapat rakaat. Tadi dia kata, aku masbuk. Aku baru baca Maliki, imam dah rukuk. Aku berdiri dengan imam tadi, tak cukup kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Tak cukup. Maka aku masbuk. Aku kena rukuk lah. Rukuk. Pandai ni. Dia rukuk, dia pun rukuk. Imam rukuk. Imam rukuk laju pula. Sami Allah liman hamidah. Tak dapat rakaat juga. Lepas tu yang sabar sikit baru rukuk ni. Nanya kat orang belakang. Tak dapat rakaat. Padahal dia tahu hukum dan dia memang pergi terus. Dia tak berlengah. Imam sampai je, dia terus pergi. Baru dia pergi. Sami Allah. Tak dapat tu. Baru dia pergi. Sami Allah. Dia kena dapat kadar tamakninah. Sami Allah. Tak dapat tu. Sami Allahu liman hamidah. Allah kata. Tambah jugalah tu. Padahal sepatutnya dia dapat. Oleh kerana imam laju sangat. Ataupun mungkin dia yang melambat-lambatkan boleh jadi juga. Imam okey aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey aje. Dia pula duk gerak, duk slow. Baru nak sampai Sami Allah liman hamidah. Tak dapat juga dekat. Dia kena dapat. Itu peraturan. Masbuk tak perlu habiskan Fatihah. Mana yang baca setakat itu sahaja. Dan dia mesti rukuk. Tak habis lagi syarat dia. Mesti dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Baru dapat rakaat. Okey. Jadi maknanya pada rakaat yang keempat dia masbuk. Rakaat ketiga dia terpaksa bersusah payah untuk habiskan Fatihah dia walaupun imam dah nak angkat kepala sujud yang kedua. Sebab dia apa? Muafiq. Itulah hukum dia. Sebab tu saya kata dia boleh jadi rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat muafiq. Boleh. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Saya pernah jadi gitu kat Mekah tu. Masuk sampai lambat sikit. Nampak dekat. Cuba jalan tengok 350 meter. Sampai-sampai imam dah baca surah. Okey, saya bagi contoh saya punya pengalaman. Sampai-sampai imam dah baca surah. Baca surah pendek aja. Jadi kita pun Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Sampai ihdinas siratal mustaqim, imam pun rukuk. Kita pun terus rukuk, kan? Maknanya kenapa tak habis Fatihah? Masbuk. Rakaat pertama masbuk. Masuk rakaat kedua, lepas waladhdallin amin baca panjang masa yang ada. Maka muafiq. Muafiq. Mana rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq. Rakaat ketiga, lepas baca tahiyat dia bangun, kita terus bangun. Tak berlengah lagi, terus bangun. Baca. Sampai ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu Akbar. Masbuk. Kalau tak rukuk aku ni, tak dapat rakaat ni. Saya tengok orang sebelah. Orang sebelah nampak macam orang Melayu. Tapi dia habiskan Fatihah juga, tak tahu. Sirat, baru nak sirah je, Allahu Akbar. Maknanya, kenapa tak habiskan Fatihah? Masbuk rakaat ketiga. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk. Naik rakaat keempat. Sama juga.
15 ayat dia baca. Yelah, pertama dia Pak Arab. Hari-hari cakap Arab. Yang kedua, dia hari-hari baca Quran. Kita baca Quran jarang-jarang. Jadi lidah dia tu laju. Yang ketiga, sebab dia tak baca Bismillah. Bismillah bukan salah satu daripada Fatihah pada mazhab dia. Ada, kalau berlaku khilaf pada mazhab Hanbali sekalipun, ada sebahagian kata dia Bismillah adalah sebahagian daripada Fatihah. Cuma sunat baca perlahan, tak sunat baca kuat. Ada mazhab dia juga, macam mazhab Hanafi contohnya, Bismillah tu bukan ayat Fatihah pun. Alhamdulillah terus. Dahlah dia baca laju. Bismillah dia tak baca. 15 ayat. Memang rakaat ketiga, rakaat keempat, siapa sembahyang kat Mekah, Madinah, memang akan jadi masbuk. Bila sebut masbuk, biarlah masbuk tak masbuk pun. Bukan masalah masbuk tak masbuk tu. Masalahnya, peraturan masbuk tu buat tak? Apa peraturan dia? Tinggalkan Fatihah, dapatkan tamakninah ketika rukuk. Soalannya, begitu ke orang buat kat sana? Saya sampai sekarang lagi, saya tak berani nak cakap lah. Kenapa dia masih lagi berdiri? Ketika imam i'tidal, imam nak sujud, baru dia rukuk. Begitulah berlaku. Rakaat ketiga dan rakaat keempat setiap sembahyang. Begitulah berlaku. Kita bila kita pergi, kita tengoklah ramai orang Melayu ke apa kan. Kita ikut sekali, tengok. Naya ni, kes naya ni. Sebab sembahyang dia tak sah. Orang pergi Mekah nak sembahyang dia tak sah. Sebab dia sembahyang tak cukup rakaat. Sebab dia tak dapat rukuk dengan imam pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kenapa dia perlu rukuk? Dia kan perlu habiskan Fatihah. Kerana dia masbuk, dia bukan muafiq. Kenapa dia boleh jadi masbuk? Kerana imam baca laju. Kenapa imam baca laju? Tanya dia. Mana aku tahu? Lama, sabarlah sekejap nak pergi mana imam pun. Mana tahu nak pergi mana. Sibuk nak pergi mana, tak tahu. Allah. Kalau dia baca surah yang panjang tu, ambil masa sikit, letak rakaat ketiga, rakaat keempat. Nanya kat orang belakang ni, nanya. Kalau orang yang belajar tak apa. Cuma sekali je saya sempat habiskan Fatihah, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Itu pun satu nafas. Sekali tu je buat. Lepas tu tak cukup habis. Minta nyawa, minta nyawa. Tak cukup, lepas tu tak buat dah. Sekali tu je. Yang habis Fatihah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Sekali tu je. Lain semua tak sempat habis Fatihah, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tapi mereka-mereka tu macam mana dia buat? Sebab itulah Imam Bukhari kata, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu dulu sebelum bercakap dan sebelum beramal. Ilmu dulu. Bukan amal dulu baru cari ilmu. Tidak. Ilmu dulu baru beramal. Kita tak. Kita kalau tengok dari satu sudut, orang Melayu kita ni, dari sudut dari sudut beramal, rasanya tak perlu pesan kot. Kita kena tengok masyarakat, yang kurang yang itu kita tekan lebih sikit. Yang dah elok, tak payah tekan sangat, sekali lalu je. Tak itu pun nak tekan, benda dah elok. Jadi kita tengok fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Dari sudut beramal, rasanya tak perlu pesan sangat lah. Tak perlu pesan sangat. Dari sudut beramal, banyakkan baca Quran, banyakkan solat, banyak tahajud, rasa tak perlu. Tak perlu dah. Dari sudut beramal, memang mantap. Yang kena pesan apa? Dari sudut ilmu. Mengajilah weh, mengajilah. Janganlah beramal saja, mengaji. Yang itu. Sebab tak boleh cakap itu. Oh, orang beramal molek dah daripada orang tak beramal. Dia kona ke situ pula. Kita bukan nak cakap itu. Kita nak cakap amal tanpa ilmu cenderung untuk tak sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap seseorang tanpa ilmu dia beramal. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalannya akan tertolak, tidak akan diterima. Kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat dia. Amal. Baca, selalu baca Al-Mulk ke sebelum tidur, selalu baca. Selalu baca Yasin, dengar. Tapi semua salah baca. Tajwid, minta bukang. Malah kita nampak macam baik, tapi berdosa kan, kesalah kan. Lepas tu, belajar tajwid elok-elok. Lepas tu baca, nak baca Al-Mulk. Nampak rajin baca Al-Mulk. Kalau pergi rumah orang mati apa, rajin baca Yasin. Memang sunat baca Yasin pun. Tapi bila kita dengar, ada seorang tu tok guru dia nazak dah. Orang mari baca Yasin untuk tok guru tu. Dia siap betul. Oh,
Molek sikit baca tu. Mak Arik dia sukung tu. Mak wajib tu. Buat apa tak panjang. Siap tegur lagi orang yang baca Yasin. Tak guna, berdosa je. Sebab apa? Sebab dari sudut amalan ni memang nampak amalan satu martabat yang agak tinggi dari sudut amalan. Tapi bila kita cek balik amalan tu, rosak. Tak ada guna jugalah. Dan ada kalanya ia pilih niat mufaraqah habis dah. Dengan imamnya, maka tak kali itu ia kerjakan atas aturan sembahyang dirinya, maka memadalah rakaatnya itu dibilangkan bagi dirinya. Bolehlah sebab dia niat mufaraqah, maka teruskan sembahyang. Dan sebenarnya telah menyebut oleh Nazim rahimahullahu taala, dia punya Nazim ni yang menyair, penyair. Nazam di dalam nizamnya, penyair menyebut dalam syairnya, tu nizam, itu 8 masail, jamak daripada masalah. 8 masalah. 5 masalah tiada berlaku khilaf padanya, tak ada khilaf, sepakat ulama antara ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin. Tak ada khilaf. Dengan maksud ulama mutaakhirin ni setelah 300 tahun, 300 hijrah. Masuk tahun ke-400 hijrah sampai sekarang dipanggil mutaakhirin. Ulama yang terkemudian, yang lambat. 400 hijrah sampai sekarang. 400 hijrah ke atas sampai zaman sahabat dia panggil mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin. Jadi 5 masalah tak ada khilaf di antara ulama mutaakhirin dengan mutaqaddimin. 5 masalah. Nanti dia akan sebut. Dan 3 masalah berlaku padanya khilaf antara mereka itu, antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin ada khilaf. Dan ditinggalkan satu masalah yang ke-9. Ada satu, tambah lagi 9 sebab berlaku khilaf padanya pula dengan maksud juga aidan. Maka ada lagi satu, mana 9 masalah. Maka lagi akan kamu bicara akan dia di belakang. Nanti insya-Allah taala akan bincang 9 masalah. 9 masalah yang mana 9 masalah ni 5 sepakat ulama, 4 lagi ada khilaf. Bila berlaku makmum tak sempat ataupun tak habis Fatihah, apa perlu dibuat? Antara kita akan masuk sebab jadi muafiq nanti. Man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Dia punya tu. Kalau kita tengok balik dia punya nazam tu, in syi'ta dhabta alladhi syar'an udhir hatta lahu 3 arkani tufir man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi wa dhif muwafiqan sunnatal adal wa man li saktati intidharuhu hasal man nama fi tashahudi aw ikhtalat alaihi takbirul imam man tabat kadza alladhi yukammilu tashahuda ba'da imamin qama minhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Itu yang kita akan bincang nanti. Dah nak masuklah. Jadi lepas ni dia akan bincangkan 9. Apa contohlah, ni iklan apa dia? Dia tertidur dalam tahiyat awal. Batal tak sembahyang? Tahiyat awal tidur. At-tahiyatul mubarak. Lepas tu celek-celek bunyi Allahu akbar. Imam dah naik rakaat ketiga lah. Celek-celek. Dia pun bangun lah. Mestilah bangun. Kena habiskan tahiyat awal. Bangun lah. Batal sembahyang dia? Tak batal. Dalam kitab tu tak batal. Okey, nanti kita bincang waktu tu. Dia pun naik. Mungkin masa imam dah naik tu, Allahu akbar, dia tak sedar lagi. Dia tak sedar lagi lah. Kita buat contoh, tak sedar lagi. Lepas tu agak lama tu baru dia tersedar. Dia tengok, oh imam dah berdiri dah. Imam masa tu dah baca Maliki Yaumiddin. Dia pun naik. Dia sampai imam dah baca Ihdinas siratal mustaqim. Dia baru baca bismillah. Adakah bila imam rukuk dia tak habis Fatihah lagi, dia muafiq atau masbuk? Kat situ ada bincang. Ataupun dia bukan tidur dalam tahiyat awal, dia baca tahiyat awal. Tapi dia baca lambat sikit ataupun imam cepat, tak kisahlah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Allahu akbar. Uyo, lajunya contohlah. Aku tak kira, aku nak baca juga tahiyat. Assalamu alayna asyhadu an la ilaha wa asyhadu muhammadar rasulullah. Dia bangun. Masa dia naik tu imam dah ihdinas siratal mustaqim lah. Siapa suruh bangun lambat? Soalannya, dia muafiq ke masbuk? Dia perlu rukuk tak bila imam rukuk sedangkan dia tak habis Fatihah lagi? Tu ada 8 masalah. Ada juga masalah yang dia gagap. Bismillah. Macam tu dia gagap. Bila dia gagap, imam dah rukuk. Imam dah i'tidal. Macam ni dia nak baca Fatihah sedangkan dia gagap? Dia boleh baca lambat.
Apa perlu dia buat? Itu 8. Ada 8. Dia lupa. Dia dengar imam baca surah. Okey. Baik. Lepas tu imam pun Allahu Akbar. Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Macam mana nak buat? Semua tu ada 8 masalah. Seronok lah. Ataupun dia syak, dia ingat dia tak baca. Ketika imam rukuk, dia pun rukuk. Lepas dia rukuk tu, Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Baru dia sedar dia tak baca Fatihah. Ketika imam dah rukuk, dia pun dah rukuk. Apa perlu dia buat? Ataupun imam rukuk, dia belum rukuk lagi. Imam Allahu Akbar, dia baru teringat, aku tak baca Fatihah. Dia tak rukuk lagi. Hukum lain. Dia dah rukuk baru teringat. Hukum lain. 8 ataupun 9. Ada 5 mutamad, ada 4 khilaf. Akan datang sebab jadi muafiq, dan kata nazim pula, man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi, akan datang selain tasbih kafarah dan suratana subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.